Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Apa yang saya kongsikan adalah berita mengejutkan, berita panas sahabat-sahabat semua, kabar dari mahkamah. Ya, apabila dikatakan Abakau gagal dalam rayuannya atau dalam permohonannya sahabat-sahabat semua. Jadi adakah ini berita buruk buat Anda atau berita baik buat kita semua? Mungkin ini berita buruk buat Abakau. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah Ustazah PAS diheret ke mahkamah. Siapa yang tidak kenal dengan Siti Masturah, sahabat-sahabat semua, yang membuat dakwaan berbau fitnah secara terbuka, menghasut, ya, mewujudkan kebencian dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita ikuti berita panas ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Yang pertama, fitnah pertalian keluarga. Pemimpin DAP heret Siti Masturah ke mahkamah. Ini dia satu lagi berita baik buat kita semua, sahabat-sahabat semua. Berita bukan dulu. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Mungkin itu yang sesuai peribahasa yang saya berikan kepada kita. Dan satu lagi adalah, pada pandangan saya, pemimpin-pemimpin daripada PAS dan Bersatu ini adalah satu gandingan yang paling hebat di abad ini. Karena apa? Ya, pandangan saya karena yang satu ini kaki fitnah, yang satu ini ya penuh dengan skandal-skandal sakau menyakau. Jadi benarlah mungkin ini adalah satu gandingan yang padu ya buat kedua-dua parti ini yang kini bersama di dalam Parti Perikatan Nasional. Jadi pengurusi DAP Lim Guang Eng dan dua lagi veteran parti itu menfailkan saman fitnah terhadap ahli parlimen PAS Siti Masturah. Ya, berhubung dakwaan bahawa mereka mempunyai pertalian keluarga dengan pemimpin Parti Komunis Malaya Ong Boon Hua yang juga dikenali sebagai Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Guan Eng serta veteran DAP Lim Kit Siang dan ahli parlimen Seputi Teresa Kok memfailkan saman fitnah di Mahkamah Tinggi just tahun 2 hari lalu. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Sangkaran Air mengesahkan bahawa salinan saman yang dimeterai itu sedang dalam proses untuk disampaikan kepada Siti Masturah. Tiga saman itu adalah berhubung ucapan ahli parlimen kepala batas Siti Masturah pada Majlis Kempen Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman pada 4 November yang lalu. Melalui tuntutan mahkamah, ketiga-tiga plaintiff menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk, pampasan dan teladan, serta injaksi untuk menghalang defendant daripada terus mengulangi dakwaan itu. Ketiga-tiga mereka mendakwa kenyataan Siti Masturah bukan sahaja tidak benar, tetapi dibuat dengan niat jahat untuk memberi bayangan kononnya mereka cuba menjejaskan proses demokrasi dan keselamatan negara. Menurut plaintiff, kata-kata defendant itu cuba membayangkan mereka menimbulkan ancaman kepada agama Islam dan masa depan negara. Itu antara kandungan ya saman fitnah yang dilakukan ya oleh ketiga pemimpin daripada DAP ini yang menjadi mangsa kenyataan berbau fitnah, berniat jahat, menghasut daripada Ustazah PAS ini yang juga seorang muslimat, pemimpin PAS, ahli parlimen kepala batas yang mempunyai PhD. Perasaan hasad dengki yang begitu tinggi, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan. Ini antara perkara yang amat menarik ya. Apabila dikatakan Muhyiddin ya, atau menolak mahkamah menolak permohonan Muhyiddin untuk mendapatkan pasport secara kekal. Pasport secara kekal untuk apa? Dia mau pergi mana? Dia mau bercuti ke UK kalau tak silap. Nanti kita baca kandungan berita ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita lihat kandungan berita media ini. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur akan terus menyimpan pasport bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang berdepan 3 pertuduhan pengubahan yang dikaitkan ya dengan program Jana Wibawa.
Dan Mahkamah Jenayah pagi ini juga menolak tawaran ahli Parlimen Pagoh itu untuk mendapatkan semula pasportnya secara kekal bagi tujuan percutian keluarga di London. Betul, di UK, London. Dan pemeriksaan kesihatan di Singapura pada akhir tahun ini. Namun kata Hakim Azura Alwi, pengurusi Perikatan Nasional itu masih mempunyai hak untuk memfailkan pemulangan sementara pasportnya bagi tujuan tersebut, tertakluk kepada kelulusan mahkamah. Susulan penghujan lisan ringkas oleh Peguam Muhyiddin, K. Kumarendran dan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, Azura kemudian membenarkan pelepasan sementara paspor tertuduh mulai hari ini hingga 15 Januari tahun depan. Semasa prosedur mahkamah terbuka hari ini, Azura berkata Muhyiddin perlu mengemukakan alasan yang lebih konkret untuk memindah syarat jaminan RM 2 juta yang dikenakan, daripada hanya memetik keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Azura berkata ini lebih-lebih lagi apabila alasan yang disebut oleh Muhyiddin bagi mendapatkan semula pasportnya secara kekal adalah untuk percutian keluarga dan tujuan perubatan yang tertuduh boleh lakukan dengan permohonan pemulangan sementara dokumen perjalanan tersebut. Itu antara alasan yang diberikan, namun ditolak oleh pihak mahkamah hari ini. Hakim yang juga menegaskan bahawa Muhyiddin masih mempunyai 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan usaha tertuduh untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu masih belum didengar olehnya. Azura kemudiannya membenarkan permohonan Kumarendran untuk mendapatkan pasport Muhyiddin secara sementara, memandangkan tiada bantahan daripada Akram. Kumarendran seterusnya memaklumkan mahkamah bahawa Muhyiddin akan memperbaharui pasportnya hari ini dengan penerbangan yang dirancang dari Malaysia ke Dubai pada 15 Disember. Dubai ke London pada 21 Disember, ke Dubai pada 10 Januari tahun depan, dan kemudian Dubai ke Malaysia pada 11 Januari. Pasport itu akan dikembalikan ke mahkamah pada 15 Januari. Mahkamah Seksyen juga menetapkan 15 Februari tahun depan untuk mendengar permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 3 lagi pertuduhan pengubahan wang haram terhadapnya. Tarikh yang sama ditetapkan untuk mendengar permohonan pihak pendakwaan untuk menangguhkan prosedur pengubahan wang haram sementara menunggu penyelesaian rayuan mereka di Mahkamah Rayuan untuk membuka semula 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin. Jadi kalau sebelum ini 4 pertuduhan telah dibatalkan, namun sekarang ini pihak pendakwaan telah pun membuat rayuan untuk membuka semula pertuduhan itu kerana antara alasan yang dikemukakan oleh mahkamah kerana adanya alasan saya pun tidak berapa ingat. Mungkin ada salah sesuatu yang tidak memenuhi syarat nanti kita cek semula perkara itu. Mahkamah Raya sebelum ini menetapkan 28 dan 29 Februari tahun depan untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan. Pada masa lalu Muhyiddin memohon Mahkamah Seksyen dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan haram membabitkan RM 232.5 juta ringgit yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Ahli Parlimen Pagoh itu kemudian memfailkan permohonan untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa, menyaksikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan pelepasan dan pembebasan atas 2 pertuduhan tersebut pada 15 Ogos. Kemudian 4 Oktober dia memfailkan permohonan Mahkamah Seksyen untuk dilepaskan tanpa dibebaskan DNA daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu. Kalau Zaid Hamidi mendapat DNA, mereka begitu rakus membicarakan perkara itu. Ini Muhyiddin pula sedang memohon agar diberikan DNA kepada 3 lagi pertuduhan yang sedang berjalan, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi benarlah pandangan saya, para hemat saya yang mengatakan PAS dan Bersatu adalah gandingan hebat. Kehebatan mereka untuk menfitnah, kehebatan mereka untuk menyakau. Jadi ini adalah gabungan parti politik yang paling hebat dalam sejarah negara kita, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya atau tidak? Anda boleh berikan komen, pandangan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Alright, terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.